Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat dan rakan penonton. Nama saya Syamla Is. Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat dan gembira selalu ya. Baiklah, di dalam video animasi ini, saya akan bercerita dan berkongsi sebuah kisah yang mempunyai pengajaran dan teladan yang boleh kita ambil agar dijadikan pedoman dalam hidup supaya dapat menjadi manusia yang baik akhlak dan sahsiahnya, insya-Allah. Video animasi sahsiah ini bertemakan tingkah laku sopan. Tetapi sebelum itu, sukalah saya berkongsi sebuah hadis yang berbunyi An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang bermaksud dari Abi Hurairah berkata bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis tersebut, tahulah kita bahawa rupa yang cantik saja bukanlah satu jaminan kita mendapat syurga dan keredaan Allah. Sekiranya memiliki hati yang penuh dengan hasad dengki maupun perilaku yang tidak sopan. Mesti dah tak sabar nak tahu kisah ni. Ayo, mari saya ceritakan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung yang kecil dan indah, tinggallah dua orang budak perempuan, yang mana seorang bernama si Cantik, yang cantik parasnya, baik akhlak dan sikapnya, serta bersih pakaiannya. Semua orang menyukainya dan selesa dengannya. Manakala seorang lagi pula bernama si Buruk. Sebagaimana namanya, begitulah juga rupa wajahnya, sikapnya dan juga pakaiannya yang tidaklah bersih dan kotor sekali. Mereka berkawan baik sejak kecil. Oleh kerana si Cantik ini berperibadi mulia dan penyabar orangnya, maka berkawanlah dia dengan si Buruk. Walaupun layanan si Buruk adalah sebaliknya kepada si Cantik. Kemana sahaja mereka pergi, pasti bersama. Sekiranya si Buruk melakukan perkara yang tidak baik, si Cantiklah yang menegur dan menegahnya. Meskipun mereka berkawan lama, namun si Buruk tak pernah berubah. Hari bertambah, bulan dan tahun juga semakin bertambah. Semakin membesar keduanya dan semakin terselahlah akhlak baik si Cantik dan juga akhlak si Buruk. Maka pada suatu hari, ketika si Buruk termena sendirian, berkatalah si Buruk di dalam hati, alangkah gembiranya jika aku disukai orang ramai seperti si Cantik. Dia mula merancang suatu perkara yang akan dibuatnya terhadap si Cantik dan tidak memikirkan akibat yang dibuat kepada kawan baiknya itu. Keesokan harinya, dia mengajak si Cantik berjalan di sungai di hujung kampung dan bermandi di situ. Si Cantik tanpa syak wasangka pun bersetuju dan berasa amat gembira. Sebelum masing-masing masuk ke dalam sungai, si Buruk mencadangkan agar mereka menyalin dan meletakkan baju di sebatang pokok yang agak jauh dari sungai tersebut. Si Cantik hanya menuruti sahaja kemahuan si Buruk tanpa mengesyaki apapun. Dan tidak lama kemudian, mereka mandi dengan gembira sambil bernyanyi. Kawan-kawan, ketika seronok mandi dan bernyanyi, si Buruk meminta izin naik ke tebing dan membuat alasan untuk mengambil sedikit makanan. Akan tetapi sebenarnya, ketika itulah dia mengambil baju si Cantik dan bergegas membawanya pergi. Dan setelah beberapa ketika si Buruk tidak kelihatan, si Cantik mula mencari sahabatnya itu. Si Cantik memanggil-manggil nama si Buruk berkali-kali, mencarinya di hutan sepanjang anak sungai, namun tiada juga kelibat si Buruk. Maka si Cantik pun beranggapan si Buruk sudah pun pulang terlebih dahulu, meninggalkannya di sungai seorang diri. Pada ketika si Cantik mencari baju di pokok yang jauh itu, barulah dia sedar bahawa bajunya yang bersih telah diambil oleh si Buruk dan meninggalkan baju-baju kotor sahaja di situ. Si Cantik sedar si Buruk telah menipunya. Dia menyarungkan baju-baju kotor itu dan berlalulah dia pergi meninggalkan sungai tersebut. Dan tiada lagi kedengaran kisah mereka berdua sejak hari itu. Namun kawan-kawan, dikabarkan sehingga ke hari ini, masih wujud lagi manusia yang berwajah cantik namun berakhlak buruk. Dan ada yang berwajah biasa namun memiliki peribadi yang tinggi.
Kawan-kawan, itulah cerita saya. Seronok tak? Mari kita lihat diri kita. Adakah sikap kita bersesuaian dengan wajah kita semua? Allah jadikan setiap makhluknya cantik dan sempurna. Namun, adakah fizikal sempurna yang Allah telah berikan ini kita seiringkan dengan akhlak yang baik? Semoga kita semua mewarisi akhlak yang baik-baik seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta orang sekeliling yang kita boleh jadikan ikutan. Orang yang berakhlak baik akan disukai oleh masyarakat dan mendapat keredaan Allah. Orang yang berakhlak baik juga akan sentiasa memberi manfaat kepada sesiapa sahaja. Jadi, marilah kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Baiklah, sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Ingat, perbaiki diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.